Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk sebentar tadi kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada ni dengan kita kembali menyambung perbincangan kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaknilah dalam bab Al-Mahabbah, iaitu bab yang menerangkan tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, seorang ulama berkata, kalau anda melihat seorang guru sufi terbang di udara, berjalan di atas laut atau memakan api dan sebagainya, sementara dia meninggalkan perbuatan fardu atau sunnah secara sengaja, ketahuilah bahawa ia berdusta dalam pengakuannya. Perbuatannya bukanlah karamah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Al-Junaid rahimahullahu taala berkata, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Al-Hawari rahimahullah berkata, setiap perbuatan tanpa mengikuti sunnah adalah batil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengabaikan sunnahku, haram baginya syafaatku. Demikianlah disebut dalam syariatul Islam. Jadi Al-Imam Ghazali menyebut, seorang ulama berkata, jika anda melihat ada seorang guru yang sufi yang terbang di udara, berjalan di atas laut, ataupun makan api dan sebagainya, maknanya benda-benda yang kita namakan sebagai karamah, tetapi dalam masa yang sama dia meninggalkan kefarduan dan juga perkara sunnah, maka ketahuilah bahawa ianya berdusta. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan menukilkan pandangan daripada seorang ulama menunjukkan bahawa kita semua ni tak terlepas daripada tipu daya syaitan. Kerana itu dalam nak menangani tipu daya syaitan ni, kita kena mengikut jalan yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diajarkan oleh para alim ulama. Seseorang yang mendapat suatu keajaiban, belum tentu keajaiban yang diterima itu adalah suatu karamah. Barangkali saja benda itu adalah tipu daya daripada syaitan. Kerana syaitan tidak akan pernah berhenti berusaha untuk nak menipu daya seseorang ni. Melihat kepada siapa orang yang nak diperdayakan, orang yang masyarakat awam, maka ada level-level syaitan yang akan menipu daya dia. Kelah-kelah private, kelah-kelah biasa. Manakala kalau nak menipu golongan-golongan sufi, dia ada golongan-golongan dia. Sebagaimana kalau tadi saya terlihatlah suatu video yang memaparkan Al-Fadhil Sahibus Samahah Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri dalam satu forum di TTDI, menjawab soalan seorang yang bertanya, kenapa seseorang ni bila mana dia menjadi Muslim tapi dia tidak beramal sepenuhnya dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Maka dia menjelaskan bagaimana pengalaman dia mengajar kitab Ayyuhal Walad, yang mana dalam kitab tu diceritakan bagaimana seseorang ni yang nak sembahyang tapi diperdayakan oleh syaitan. Sama juga sebagaimana tuan-tuan kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana orang yang sembahyang diperdayakan
yang mana dia menyangka bahawa dia khusyuk tapi sebenarnya tidak. Apabila kita solat, maka yang kita kena ingat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu sebagaimana yang pernah kita ceritakan, bacaan-bacaan dalam solat bila mana kita perhatikan semuanya berbentuk munajat, pengaduan kepada Allah. Bagaimana seorang dia boleh mengadu tanpa dia memahami? Bagaimana seseorang dia boleh mengadu tanpa dia mengenali siapa yang dia mengadu, kepada siapa dia mengadu? Maka bila mana seorang disembahyang, maka sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat ni untuk mengingati aku. Jadi fokus kita ketika mana sembahyang adalah mengingati Allah Ta'ala. Tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syaitan dia tidak akan pernah berhenti menipu daya manusia ni, sehingga didatangkan tipuan-tipuan kepada kita yang kita beranggapan bahawa kita ni sedang khusyuk. Antaranya bila kita sembahyang, kita teringat kepada syurga. Bila kita sembahyang, kita teringat kepada neraka, kita membayangkan azab neraka dan sebagainya. Dan mulalah datang gementar terhadap neraka tu dengan menyangka bahawa itulah khusyuk. Sebenarnya bukan. Khusyuk ialah hadir hati, dan hadir hati ketika solat adalah dengan kita mengingati Allah Ta'ala. Bukan tempatnya dalam sembahyang ni kita nak ingat pasal syurga neraka. Syurga neraka ni cerita di luar daripada sembahyang. Adapun ketika mana dalam sembahyang adalah masa untuk kita mengingati Allah Ta'ala. Tetapi begitulah bagaimana syaitan dia menipu daya manusia, hatta orang yang tengah sembahyang. Tuan-tuan bayangkan, orang yang sembahyang pun tak dilepaskan daripada untuk menipu daya. Apatah lagi kalau tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang lagilah, orang kata mimbabi aula, terlebih patut lagi orang ni ditipu daya. Dah kalau orang sembahyang pun kena tipu. Begitu juga tuan-tuan bila mana dalam bab tilawatul amni, adabutul amni, dalam bab membaca Al-Quran, a'malul qalbi fi tilawatil Quran, iaitu pekerjaan hati ketika mana membaca Al-Quran. Hal ini juga yang disebut sebagaimana dalam kitab Ihya, bagaimana syaitan ni tuan-tuan, dia nak menjadikan manusia tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Orang yang tak membaca Al-Quran akan dijauhkan daripada Al-Quran. Bagaimana syaitan melaksanakan tipu daya ni? Senang. Tuan-tuan cuba kita lihat, kita cek diri kita. Dalam setahun, dalam sebulan, dalam seminggu, dalam sehari, berapa kali kita baca Al-Quran? Cerita khatam tak khatam, cerita nombor 2 lah. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala turunkan bukan untuk kita khatamkan bacaan, tetapi yang lebih utama pada Al-Quran ialah untuk kita membaca, kita memahami, meneliti dan mengamalkan. Maknanya kita mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran untuk dijadikan panduan, sebagai panduan kepada manusia. Maka sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni, bagaimana suatu panduan dia boleh menjadi panduan kalau tidak diambil kefahaman, kalau kita sendiri tak faham dengan panduan tersebut. Maka tidak pernah menjadi matlamat para sahabat ridwanullahi alaihim bila mana membaca Al-Quran target khatam berapa kali, tidak. Yang menjadi amalan dan matlamat ketika mana mereka membaca Al-Quran ialah mereka membaca, memahami, meneliti dan mengamalkan. Ini sebagaimana yang kita dah sebutkan tanggungjawab terhadap Al-Quran. Seseorang bila mana membaca Al-Quran, maka dia ada 4 tanggungjawab terhadap Al-Quran tersebut. Iaitu yang pertama, membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua, kena memahami apa yang dia baca. Kemudian yang ketiga, dia kena meneliti apakah yang dia baca, apakah yang nak disampaikan oleh Al-Quran pada ayat-ayat yang dibaca. Dan yang keempat adalah mengamalkan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan semata-mata untuk dihafal, bukan semata-mata untuk dipertandingkan, bukan semata-mata untuk ditaranum dan sebagainya. Ala kulli hal, ada banyak ragam manusia dengan Al-Quran ni. Ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang tidak membaca Al-Quran. Yang tidak membaca Al-Quran, mereka ni orang-orang yang senang untuk diperdaya dan dijauhkan daripada mereka ni Al-Quran oleh syaitan. Syaitan akan berusaha menjadikan kita ni tuan-tuan jauh daripada Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mendapat mengambil panduan daripada Al-Quran tersebut. Itu matlamat dia. Modus operandi boleh berbeza, bergantung kepada siapa yang dia nak tipu, siapa yang dia nak sesatkan. Dan disebut dalam kitab Ihya bagaimana syaitan ni tuan-tuan,
hatta kepada ahlul Quran pun dia tak lepaskan daripada menipu daya. Tapi tipu daya yang dikenakan kepada ahlul Quran ni tak samalah macam yang kena kepada orang awam macam kita ni. Orang awam macam kita ni tuan-tuan, senang je nak kena tipu dengan syaitan ni, senang je. Maknanya tak memberi kita ni baca Quran, senang je. Kita ni dah lah 3-4 bulan dah baca Quran, baru nak baca Quran, padahal awak masuk mesej je suti dalam WhatsApp, dalam Facebook, tak. Baca isu sensasi pula, Fatah Amin bercerai dengan Fazura, dia tak ada benda dah kita. Pada baca hak tu sibuk, tak jadi dah baca Quran. Padang dengan cerita-cerita sensasi sebegitu. Lalu kita pun yang baru nak baca Quran, dah lama dah tak baca Quran ni. Sejak daripada Ramadan itu dah buka-buka dah Quran ni, baru nak buka balik. Kena tipu sekejap je, habis. Dah. Bila pula nak buka Quran? 3-4 bulan pula. Tu pun kalau hidup lagi. Lalu bagaimana pula dengan level-level orang ahlul Quran? Orang tok-tok guru Quran, pakar tajwid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mereka juga tidak terlepas daripada cuba diperdayakan oleh syaitan. Caranya lain lah. Cara ditipu daya orang sebegini lain, tak semacam kita lah. Mereka ni tuan-tuan tidak akan diperdayakan supaya tak baca Quran. Sebab ni orang-orang yang orang kata keazaman mereka dengan Al-Quran ni lain, berbeza dengan kita. Mereka ada disiplin mereka dalam membaca Al-Quran. Kadang sehari sampai sejuzuk, 2 juzuk, kadang-kadang 5 juzuk. Setakat khotam 3 hari sekali tu biasa lah, mainan lah. Kita ni sebulan sekali pun payah, setahun sekali pun dok. Jadi cuma bagaimana mereka ni diperdayakan? Diperdayakan pula dengan cara disibukkan dengan hukum-hukum tajwid, disibukkan dengan fasahah dan sebagainya. Ni Hamah ni baca molek, Hamah baca guana, Rakhawah baca guana, huk manasa mutajanisai, mutamasilan, habis. Maknanya dia tidak diperdayakan untuk tidak membaca Al-Quran, tapi diperdayakan untuk tidak mengambil kefahaman daripada Al-Quran. Tuan-tuan jangan salah faham. Apa yang dibawa oleh Imam Ghazali bukanlah bermaksud lepas ni kita baca Quran jangan pakai tajwid, kayak gini kena tipu setan. Bukan demikian. Tapi maksudnya tajwid tetap wajib. Tuan-tuan, kita nak membaca Al-Quran, wajib kita kena belajar tajwid. Kerana kesilapan dalam membaca Al-Quran dia boleh membawa kepada makna-makna yang lain. Contoh macam bila kita tak betul dia seduk fasahah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka maksud dia adalah segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita baca dengan logat Terengganu kita, malah nak ikut kelas mengaji, malah nak ikut bahasa Arab, kita pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka segala celaka bagi Allah. Ha dengan ha bila bertukar tu lain dah maksud dia. Begitu juga dengan baris atas bawah depan dia, tanwin dia, dengan mat dia panjang dengan pendek, dia semua tuan-tuan dia dalam ilmu, bila orang mengaji ilmu bahasa Arab, maka dengan kadang-kadang sedikit perubahan dia dah boleh menyebabkan pertukaran makna. Jadi sebab tu kita katakan wajib kita kena belajar ilmu tajwid ini. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa akan sentiasa ada gangguan-gangguan daripada syaitan nak mengalihkan kita daripada membaca Al-Quran. Dan tujuan apa? Tujuan supaya kita tak mengambil manfaat panduan yang disampaikan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang kita ceritakan tadi, kadang-kadang golongan Ahlul Quran juga diperdayakan dengan sibuk jaga fasahah tajwid dan sebagainya, habis 10 juzuk, habis 12 juzuk, lalu puas hati dah dengan bacaan, dengan betul tanpa kesalahan bacaan. Ni baru betul baca Quran katanya. Tapi dia lupa dalam 10 juzuk, 12 juzuk yang dibaca tu nak ambil kefahaman apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi sebab tu tuan-tuan, bukanlah bermaksud saya nak sampaikan di sini, bukan bermaksud kita jangan baca dengan tajwid, tidak. Jangan belajarlah tajwid kayak kena tipu setan, tidak. Kita ni tuan-tuan dah tunggu belajar tajwid, dah belajar tajwid, dah. Kita ni belajar tajwid ke dah belajar tajwid kena tipu juga. Tetapi makna nak beritahu di sini ialah keazaman seseorang dengan Al-Quran adalah untuk mengambil petunjuk. Dah apa pula tujuan nak ambil petunjuk? Sebab nak beramal. Kalau kita tak faham dengan yang kita baca, habis 30 juzuk tapi sepatah haram pun kita tak faham, maka apa maknanya bacaan tersebut? Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan pada suatu
ibadat yang dibuat tanpa ada kefahaman terhadap ibadat tersebut, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu dalam pelaksanaan ibadat tu, wala fi qira'atin la tadabbura fiha, dan tidak ada kebaikan pada membaca Al-Quran yang tidak diteliti maksud dia, tak diperhatikan makna-makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi kerana itulah kita kena berusaha mengubah sikap kita terhadap Al-Quran, mengubah sikap kita terhadap ibadat dengan cara kita memperbaiki mutu kualiti ibadat dan bacaan Al-Quran yang kita buat. Memperbaiki mutu kualiti bacaan Al-Quran bukan setakat dengan tajwid dia, tetapi sikap ataupun bagaimana cara kita mengambil kefahaman daripada Al-Quran, dan bagaimana pula cara kita nak memperbaiki kualiti mutu ibadat kita, iaitulah bukan dengan hanya semata-mata melaksanakan ibadat setakat nak melepaskan kewajipan, tetapi kita mula memahami kenapa kita kena solat, kenapa kita kena sembahyang, apa tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan sembahyang kepada kita. Yang mana tuan-tuan, solat antara syariat yang tua dalam semua syariat-syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Tuan-tuan, ada sebahagian perkara Allah Ta'ala syariatkan pada Nabi-Nabi yang terdahulu tapi tidak pada syariat kita. Tapi ada syariat-syariat yang dikekalkan. Jadi agama semua Islam, tapi syariat ni dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan, bukan banyak sangat. Adalah sebahagian yang berbeza. Contoh macam dalam bab membersihkan najis. Macam kita yang kita belajar dalam agama Islam, syariat Nabi Muhammad, nak membersihkan najis yang kena pada pakaian ni, cukup dengan kita buang air najis tu, kemudian kita bersihkan dengan air mutlak sehingga suci balik pakaian tu, kita boleh pakai balik. Tapi ada syariat yang terdahulu, kalau nak bersihkan najis bukan dengan cara basuh, tapi kena gunting buang bahagian tu. Kalau kena taik cicak sikit tak apalah. Kena taik gajah atas belakang, nak kata mana? Habis rabuk baju, buang terus lah. Tetapi maknanya ada sebab kenapa Allah Ta'ala syariatkan demikian. Dan begitu juga syariat yang terdahulu. Ada umat yang terdahulu bila nak bertaubat kena bunuh diri. Kita tak perlu sampai kena bunuh diri. Membadai dengan kita beristighfar paling kurang. Paling kurang kita beristighfar. Kalau yang berkait dengan hak-hak manusia, kita pulangkan balik ke zalim ni, apa yang kita dah rampas secara zalim dan sebagainya. Mana ada perbezaan dari sudut syariat, sebahagiannya berbeza. Agama semua Islam, tapi syariat ni kadang-kadang dia ada perbezaan. Tapi ada yang dikekalkan, contoh macam sembahyang daripada dulu lagi. Antaranya kalau kita baca dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan dia dan zuriat keturunan dia ni orang yang mendirikan sembahyang. Maknanya sembahyang dah ada sejak daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada. Begitu juga dengan syariat mandi wajib pun ada, zaman dulu pun dah ada. Jadi maknanya solat antara syariat yang tua yang ada dalam semua syariat, antara ibadat yang tua yang ada dalam semua syariat Nabi-Nabi. Jadi kerana itulah tuan-tuan, bila mana syariat yang ibadat yang sepenting ini Allah Ta'ala kekalkan, maka kerana di sana adanya suatu kepentingan yang utama bagi kita sebagai umat manusia ni, iaitulah solat yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita pernah cerita kenapa orang kafir membunuh diri, orang Islam tak bunuh diri. Orang kafir walaupun kadang-kadang berada di puncak kemasyhuran, berada pada kedudukan kewangan yang banyak, harta yang banyak, kaya raya, tapi masih lagi bunuh diri. Orang Islam walaupun harta tak ada, miskin, apa kedana, tidur bawah jambatan, tetapi tak bunuh diri kerana keterikatan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Hak ni yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Sebab tu tuan-tuan, jarang sangatlah kita dengar orang Islam ni bunuh diri, jarang. Kalau dengar orang Islam bunuh diri, kita akan rasa pelik. Tapi kalau kita mendengar orang bukan Islam membunuh diri apa semua, kadang-kadang benda tu tak menjadi satu benda yang ajaib bagi kita. Jadi kerana itulah, kembali kepada pokok perbincangan kita, maka setiap orang ni dia akan diperdayakan oleh syaitan. Cara nak menyelamatkan diri bukanlah dengan cara kita berzikir semata-mata tanpa kita belajar. Tuan-tuan, pertama sekali, bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mesti dengan cara kita belajar. Tak padan dengan kita setakat berzikir, berselawat sahaja tanpa kita belajar. Tak. Sebab tu syarat seseorang bila mana nak bertaubat
antara syarat utama dalam bertaubat dok padan dengan dia hanya meninggalkan kekufuran ataupun ditinggalkan maksiat dia. Tapi dia mesti kena belajar. Dia kena belajar. Kenapa dia tinggalkan? Kenapa dia kena tinggalkan perbuatan-perbuatan lama dia? Kalau tidak, dia akan cenderung untuk kembali semula kepada perkara tersebut. Jadi menjadi kewajipan bagi kita orang Islam ni untuk belajar. Sebab itulah bila mana seseorang ni nak mendalami ilmu tasawuf, dia tak boleh tinggal fiqh. Dia tak boleh tinggal akidah. Ni 3 tunjang utama ilmu bagi umat Islam, iaitu fiqh, tasawuf dan juga tauhid. Ni 3 perkara mesti kena belajar seiring. Dia tak boleh menangkan salah satu, meninggalkan yang lain, tak boleh. Kadang-kadang dengan sebab kita meninggalkan fiqh, sebab kita hanya mendalami tasawuf, tujuan bila nak jadi tok wali cepat, biar jadi orang kata benda ni boleh terbang derah dah. Jadi kadang-kadang seorang dia mencari karamah dengan cara tu. Tuan-tuan, karamah ni bukan satu benda yang kita kena cari. Karamah adalah suatu kurniaan Allah Ta'ala. Karamah membuktikan kebenaran ajaran Islam tu sendiri, membenarkan ajaran Nabi. Sebagaimana mukjizat membenarkan ajaran Nabi dan membenarkan seseorang Rasul, maka karamah dia membuktikan kebenaran ajaran Nabi yang diikuti oleh seseorang ni. Itu karamah. Dia suatu benda yang bukan kita kena cari, tuan-tuan. Bila kita beramal dengan suatu ibadat, bila mana kita mendalami ilmu tasawuf, bukan sebab dengan tujuan nak mendapatkan karamah-karamah ni, tapi tujuan dia adalah sebab kita nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, nak menambah dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Ada pun karamah, hak tu cerita kemudian. Kalau tak boleh jalan atas air, tak semestinya budak jadi tok wali. Bukan semestinya nak jadi wali ni kena boleh terbang, kena boleh makan api. Tak. Puas makan durian, makan api. Tak. Faham tak? Jadi maknanya, orang-orang yang kadang-kadang ditipu oleh syaitan, ialah dengan dia menyangka dia mendapat karamah. Dia ingat dengan dia boleh berjalan atas air, dengan dia boleh terbang atas angin, tak, boleh makan api dan sebagainya, dia ingat hak tu adalah karamah. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak mengamalkan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Apatah lagi nak buat benda-benda yang sunat. Maka hak ni yang kita katakan, tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia mendapat keajaiban-keajaiban tersebut bukan melalui karamah yang Allah Ta'ala beri kepada dia, tapi melalui bantuan-bantuan syaitan. Maknanya orang ni menjadi wali syaitan. Dia bukan menjadi wali Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut wa ma taqarraba ilayya dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala menyebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbahu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan satu hadis kursi Allah Ta'ala menyebut, tidaklah seseorang hamba aku ni dia mendekatkan diri dia kepada aku melainkan dengan cara dia membuat mimma aftaradtu alayhi, apa yang aku wajibkan kepada dia. Dan wala yazalu 'abdi, dan tidaklah hamba aku ni, Allah Ta'ala kata, berterusan mendekatkan diri dia kepada aku dengan benda-benda yang sunat pula, sehingga aku kasih kepada dia. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali bila kita nak memperbaiki diri kita, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah dengan kita melaksanakan kewajipan-kewajipan. Hak ni benda yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tak ada ulama khilaf, tak perlulah kita buat balik orang kata kewajipan-kewajipan tu, padanlah dengan kita taubat saja, tidak. Antara syarat dalam kita bertaubat, kita wajib qada kewajipan-kewajipan yang kita pernah tinggalkan. Sebab tu ulama berselisih pendapat dalam bab keutamaan solat sunat ni bagi orang yang ada hutang solat fardu yang ditinggalkan. Kebanyakan ulama berpendapat seseorang haram melaksanakan solat sunat melainkan kalau dia, yang ini dalam keadaan dia ada hutang solat qada, melainkan dia kena qada dulu semua sekali. Selesai qada baru dia boleh laksanakan solat sunat. Cuma ada satu pandangan yang dilihat agak lembut sikit, iaitu seseorang boleh melaksanakan ibadat-ibadat sunat, solat-solat sunat, tapi dalam masa yang sama dia tidak boleh meninggalkan qada tersebut. Jadi makna, tuan-tuan, ibadat yang wajib ni tak boleh sama sekali kita ketepikan, kita tinggalkan. Sebab tu antara cara kalau kita nak tahu ataupun nak kenal sesuatu ajaran sesat, tengok bagaimana
kumpulan-kumpulan ni berinteraksi dengan amalan-amalan yang wajib. Adakah mereka melaksanakan amalan yang wajib ataupun meninggalkan? Dengan hanya berpendapat padan dengan zikir je kita ni dah sembahyang dah. Sebab tu tuan-tuan, antara dulu kita pernah cerita dah, bagaimana kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni kadang-kadang dia dalam kesesatan dia pakai dalil juga. Tapi ni masalah bila kita memahami sesuatu dalil tanpa kita belajar dengan ilmu yang benar. Contoh, bila mana Allah Ta'ala menyebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sehinggalah datangnya yakin kepada kamu. Maka tuan-tuan, bila mana kita terjemuh mengikut kamu semata-mata, maka memang kita akan memahami bahawa kita ni kena beribadat sampai kita yakin. Lepas yakin dah ibadat lah. Maknanya gitulah kalau kita faham secara makna zahir dia. Hak ni yang menjadi pegangan orang-orang yang buat ajaran-ajaran sesat, yang malas sembahyang, malas puasa, tak bayar zakat. Ia senang je, dia pakai hak tu buah dia. Pasal apa kita sembahyang? Kita ni bila dah capai tahap yakin dah sembahyang dah, dia katalah saya ajaran sesat ni. Tuhan sendiri kata, Allah Ta'ala sendiri sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu datangnya yakin kepada kamu. Jadi aku ni dikata tak sembahyang, tak puasa, tak benda, bukan sebab aku tak mahu beribadat, tapi sebab dah capai tahap yakin dah. Dema yang tak capai tahap yakin kena sembahyang lagi ya. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai ke wafat sembahyang. Para sahabat ridwanullahi alaihim tak ada yang meninggalkan solat walaupun sehingga ke hujung usia dia. Takkanlah kefahaman kita, keyakinan kita mengatasi para sahabat, mengatasi keyakinan Nabi SAW tu secara logik akal kita datangkan. Ala kulli hal, apa yang dimaksudkan dengan yakin kalau gitu dalam ayat tersebut? Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Maksudnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut, iaitu sembahlah Tuhan kamu sehingga datangnya kematian kepada kamu. Maknanya kita ni diperintahkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan yang wajibnya, dengan yang sunatnya, sehingga kita mati, bukan sampai datang yakin dalam hati. Ini kadang-kadang yang dikatakan kena tipu dengan syaitan ni. Jadi tuan-tuan, cuma kenapa kematian Allah Ta'ala gantikan dengan al-yaqin? Bapa Allah Ta'ala gantikan? Sebab tuan-tuan, bila kita hidup atas dunia ni, ada bermacam-macam golongan atas dunia ni. Ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang beriman, ada yang kufur dan sebagainya. Ada yang percaya adanya Tuhan, ada yang tak percaya ada Tuhan, dan macam-macam golongan manusia ni. Dan benda-benda ni juga antara benda yang mendorong seseorang ni untuk beribadat. Orang-orang yang tak yakin dengan Allah Ta'ala, tak yakin wujudnya Tuhan, maka mereka meninggalkan agama, meninggalkan ibadat dan sebagainya. Tetapi apabila datangnya kematian, ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang kenapa dia tak mahu sembahyang? Dia tak percaya ada syurga neraka. Kadang-kadang bukan tak percaya, tapi tak berapa nak yakin. Tak berapa nak yakin mana. Tetapi apabila datangnya kematian, tidak ada lagi manusia yang selepas datang kematian kepada mereka, mereka tidak lagi percaya kepada, masih lagi tidak percaya kepada syurga neraka, adanya Allah Ta'ala dan sebagainya. Dulu masa atas dunia, walaupun para ulama beri panduan, beri mengajar, memberi panduan, menceritakan tentang syurga neraka, dosa pahala, golongan-golongan yang kita sebutkan ni ada yang tidak mempedulikan, bahkan mempermain-mainkan, berani mempermainkan hukum hakam dalam Al-Quran. Umpama dulu bagaimana kita pernah cerita orang yang mempersendakan hukum menutup aurat. Tuan-tuan, hak ni yang Allah Ta'ala sebut, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan Allah Ta'ala menyebut ketika mana Rasul iaitu Muhammad berkata, ya Tuhanku, kaum aku, umat aku telah mengambil Al-Quran ini sebagai benda bahan sendagura, buat main. Perintah-perintah dalam Al-Quran dia boleh persendakan. Perintah larangan supaya jangan berjudi, larangan minum arak, perintah supaya menutup aurat, sembahyang dan sebagainya, semua dilanggar belaka. Dan bila orang mendatangkan peringatan syurga neraka, maka dia jawab mana? Demalah ahli syurga, orang ni ahli neraka belaka. Kan biasa kita dengar cakap gitu. Tuan-tuan, ni orang-orang yang mempersendakan hukum hakam dalam Al-Quran.
Lalu Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi adanya musuh-musuh mereka ni, musuh orang-orang yang memusuhi nabi ni daripada kalangan orang yang berdosa. Tuan-tuan, kenapa adanya orang-orang yang berani buat main dengan hukum hakam dalam Al-Quran, perintah-perintah syarak, buat main hadis nabi dan sebagainya? Kerana ni orang-orang yang tak percaya dengan adanya syurga neraka, tak percaya dengan adanya balasan dosa pahala. Kerana tu mereka ni tergamuk berani buat main. Tapi hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datangnya kepada kamu yakin, yakni kematian. Tuan-tuan, bila semua orang ni tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, bila datangnya kematian kepada mereka, tidak ada lagi yang tidak percaya. Rupanya betul sungguh kalau lawan Allah Ta'ala masuk neraka. Rupanya betul sungguh perintah suruh menutup aurat, dan balasan-balasan bagi orang yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi apa gunanya penyesalan-penyesalan yang diungkapkan setelah kematian? Tidak ada lagi kebergunaannya. Sebab tu ketika mana kita hidup atas dunia ni, wajib kita kena mengikut panduan-panduan yang dibawa oleh para alim ulama, kerana mereka ni membuat panduan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendatangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Sebab itulah seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan hanya semata-mata dengan bertaubat dan berzikir tapi masih tidak mengamalkan benda-benda yang wajib. Benda-benda yang wajib dia kena buat. Apa yang telah dia tinggalkan, wajib dia kena qada balik. Walaupun dia tak sempat nak melaksanakan sunat, tetapi yang wajib itu lebih utama. Dan Allah Ta'ala menyebut, dan aku berterusan mengasihi hamba-hamba aku ni selama mana mereka ni melaksanakan benda-benda yang sunat pula. Maknanya ditambah balik. Jadi tuan-tuan, yang sunat dia tidak menggantikan yang wajib. Sebab tu walaupun ada pandangan-pandangan, setengah pandangan yang mengatakan tidak wajib qada sembahyang, ada pandangan yang sedemikian, tapi ni pandangan yang sangat lemah sebenarnya. Jumhur ulama menolak pandangan ni. Tapi ada pandangan yang mengatakan tak wajib sembahyang, cuma wajib yang kena buat adalah dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat untuk tampung, untuk ganti balik. Tuan-tuan, kita kena faham ibadat-ibadat yang sunat dia tidak boleh mengganti. Dia tidak boleh mengganti kewajipan. Yang sunat dia menampung dan menambah, hanya menambah. Dia tidak boleh menggantikan. Tu kita kena faham. Sebab tu jangan kita ni tuan-tuan melebihkan yang sunat lebih daripada yang wajib. Bukan kata jangan buat ibadat sunat, tapi dalam kita nak buat yang sunat, jangan lupa kepada yang wajib. Utamakan yang wajib. Kalau ada ibadat-ibadat wajib yang kita pernah tinggalkan, zakat yang kita tak bayar, solat fardu yang kita tinggalkan, puasa Ramadan ada yang kita belum qada, maka segera qada. Walaupun kita tidak dapat, orang kata kadang-kadang tak sempat nak buat sunat sebab nak qada balik, itu lebih baik daripada kita buat yang sunat tapi kita masih berhutang yang wajib. Jadi kerana itulah penting bagi kita umat Islam ni dalam nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mesti dengan panduan yang benar. Tak boleh padang dengan reka-reka gitu sahaja. Kemudian Al-Junaid rahimahullah Ta'ala berkata, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan mengikuti Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mestilah dengan cara dia mengikut jalan yang benar. Kita nak pergi ke Cameron Highland, tapi kalau kita guna jalan pergi Johor, tak apalah Cameron Highland tu. Faham tak? Contoh. Ini sebagai suatu kiasan yang kita nak sampaikan. Bila mana kita nak mendekati Allah Ta'ala, kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka mestilah dengan cara yang sebenarnya, dengan jalan yang betul. Bagaimana pula cara kita nak mengenali jalan yang betul tersebut? Iaitulah dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana pula cara kita nak mengenali jalan yang dibawa oleh Nabi SAW? Iaitulah dengan mengikut jalan yang dibawa, yang telah dirintis oleh para ulama. Sebab mereka ni menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tak boleh dengan jalan yang selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak boleh kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang tidak sama diajar.
Kita diperintahkan supaya melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib, maka kita kena ikut ibadat yang wajib tersebut. Kita diperintahkan supaya menutup aurat, maka kena tutup aurat. Sebab tu tuan-tuan, banyak kali kita sebut, tidak ada istilah di mana seseorang menyebut walaupun dia tidak menutup aurat, walaupun dia tidak sembahyang, tapi hati dia baik. Tidak ada istilah demikian. Bagaimana mungkin orang yang melawan perintah-perintah syarak, tak mau melaksanakan perintah syarak dan membuat larangan-larangan Allah Ta'ala, tiba-tiba hati dia baik? Kalau perintah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang menciptakan dia pun dilanggar, maka mustahil orang ni hati dia baik. Maka kerana itulah, dalam nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka mesti dengan mengikut jalan-jalan yang telah diajar oleh Nabi SAW, yang diperturunkan, dia ajarkan kepada sahabat, lalu sahabat mengajar pula jalan-jalan tersebut kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'un tabi'in, dan seterusnya kepada para alim ulama, sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Sebab tu bila kita nak selamat dunia akhirat, maka kena ikut jalan yang betul. Dan jalan yang betul ni dengan kita ni adalah apa yang telah ditunjukkan oleh para alim ulama. Mereka bukan mencipta mereka-reka sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan agama. Bahkan mereka ni orang yang paling masuk dengan dalil dan perintah-perintah syarak kepada kita ni. Jadi saya rasa cukup sekadar sajalah untuk isi perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada masa yang lain. Jadi mudah-mudahan segala apa disampaikan sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan terkurang itu datang daripada kesilapan dan kelemahan diri saya sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalladzi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.